Mari kita belajar tentang bayang-bayang. Apa itu bayang-bayang? Pernahkah kamu melihat ada lembaga hitam di atas tanah sewaktu kamu berjalan di tengah panas? Lembaga hitam itulah yang dikenali sebagai bayang-bayang. Bagaimana bayang-bayang terbentuk? Jom kita kaji. Bagaimana bayang-bayang terhasil? Jom kita selidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu akan menunjukkan uji kaji untuk menentukan atau untuk memahami bagaimana bayang-bayang itu terbentuk. Jadi untuk menjalankan uji kaji ini, yang pertama, cikgu sediakan yang ni kita jadikan ni sebagai skrin. Ni sebagai skrin. Dan kedua, untuk bayang-bayang kita tahu kita perlukan sumber cahaya. Jadi cikgu ada lampu suluh kat sini, sebagai sumber cahaya. Lampu suluh ni cikgu akan letakkan di sini. Kemudian cikgu dah tandakan kedudukan untuk diletakkan objek. Kita ada A, B, C dan D. Jadi kita akan tengok di kedudukan mana objek itu akan membentuk bayang-bayang. Yang seterusnya kita ada botol ni. Ini cikgu jadikan botol ini sebagai objek yang kita nak nampakkan dia bayang-bayang. Mari kita mulakan. Untuk menjalankan uji kaji ini kita perlukan keadaan bilik yang gelap ya. Jadi kita akan nyalakan lampu suluh ini sebagai sumber cahaya. Kemudian kita akan gunakan objek ini, objek yang kita sudah pilih tadi. Pertama, kamu hanya perlu lihat pada skrin adakah terbentuknya bayang-bayang botol. Jadi langkah pertama cikgu akan letakkan botol ini di kedudukan A. Letakkan botol ini di kedudukan A. Cuba kamu lihat pada skrin sana. Terbentuk atau tidak bayang-bayangnya? Jadi jika kamu lihat tiada apa-apa yang terbentuk, cuma nampak cahaya je kan pada skrin sana. Kemudian kita alihkan botol ini pada kedudukan B. Pada kedudukan B. Cuba kamu lihat di sana. Adakah terbentuknya bayang-bayang? Masih lagi tiada. Kemudian alihkan lagi botol ini ke kedudukan C. Lihat di sana. Adakah terbentuknya bayang-bayang? Juga tiada lagi bayang-bayang. Yang terakhir kita akan letakkan botol ini di kedudukan D. Cuba kamu lihat pada skrin sana. Nampak ada lembaga hitam kan? Ada lembaga hitam berbentuk botol tersebut. Jadi itulah yang dinamakan bayang-bayang. Jadi sekarang, kenapa hanya pada kedudukan D sahaja baru bayang-bayang terbentuk? Jadi sebenarnya bayang-bayang ini terbentuk apabila sesuatu objek menghalang cahaya dari sampai ke skrin. Dia menghalang cahaya, menghalang laluan cahaya itu. Contohnya sekarang, cikgu dah tunjukkan tadi, dah beberapa tempat kan. Dekat tempat lain-lain tadi, letak A, letak B, letak C, tak ada bayang-bayang. Kerana jika tiada botol ni kat depan lampu suluh tu, cahaya daripada lampu suluh ni, dia akan terus sampai ke skrin sana. Kamu akan nampak cahaya pada skrin sana. Sebab cahaya lampu suluh ni dia bergerak terus sampai ke skrin. Tapi apabila kita letakkan sesuatu objek di hadapannya,
Okey, kita letakkan botol itu. Jadi botol tu telah menghalang cahaya daripada lampu suluh ni. Okey, botol tu telah menghalang cahaya daripada lampu suluh ini, menyebabkan di sebelah botol sana terbentuknya bayang-bayang. Okey, jadi konsep kat sini yang perlu kamu faham, bayang-bayang terbentuk apabila sesuatu objek menghalang cahaya. Okey, itu konsepnya. Okey, jadi kalau objek tak menghalang cahaya, objek tu cahaya tu boleh terus saja, tak akan ada bayang-bayang. Tapi sekiranya terdapat objek yang menghalang cahaya, maka bayang-bayang akan terbentuk di sebalik objek tersebut. Okey. Jadi harap kamu boleh faham dan kamu boleh cuba juga di rumah sendiri. Okey. Seterusnya, kita akan lihat kejelasan bayang-bayang menggunakan bahan yang berbeza. Okey, kita akan jalankan satu lagi uji kaji untuk menentukan kejelasan bayang-bayang mengikut jenis bahan yang digunakan. Okey, jadi untuk kali ini kita perlukan beberapa bahan. Okey, yang pertama, kita gunakan plastik jernih. Okey, ni plastik jernih. Okey, yang kedua kita perlukan kertas surih. Okey. Yang ketiga, kita gunakan kertas tebal, atau cardboard lah. Jadi ketiga-tiga bahan ini kita potong mengikut bentuk yang dikehendaki. Tak kisahlah bentuk apa yang kamu suka. Jadi untuk cikgu hanya menggunakan bentuk yang simple, iaitu cikgu buat segi 4. Jadi kita buat macam ni. Kita dah potong dia jadi segi 4. Lekatkan dengan selotip dan lekatkan pada sebatang lidi sate. Jadi ni daripada plastik jernih tadi. Ni daripada cardboard atau kertas tebal. Yang ni daripada kertas surih. Dan kita set up lah kita punya tempat uji kaji seperti tadilah. Jadi kita ada skrin kat depan sana. Kemudian kita letakkan lampu suluh sebagai sumber cahaya. Jadi kita akan lihat bayang-bayang di sana. Kemudian nanti kita akan letakkan setiap satu ni di hadapan lampu suluh tu. Kita akan tengok jelas atau tidak bayang-bayang yang terhasil. Sama juga untuk aktiviti ini kita perlukan suasana yang gelap. Saya padam lampu kejap ya. Okey. Jadi kita nyalakan sumber cahaya kita ni, lampu suluh sebagai sumber cahaya. Yang pertama kita cuba tengok bayang-bayang yang dihasilkan oleh plastik jernih. Jadi cuma cikgu punya plastik ni mungkin kurang sikit ada comot sikit. Tak apalah, kita cuba lihat. Cuba kamu letakkan sahaja di hadapan. Sebab kita tahu tadi bayang-bayang terhasil apabila suatu objek menghalang cahaya tersebut. Jadi mula-mula kita letakkan plastik jernih ni di hadapan lampu suluh, di hadapan cahaya. Kamu cuma lihat pada skrin sana. Adakah terbentuknya bayang-bayang? Nampak masih lagi cerah je. Yang nampak tu ada lidi je. Cikgu angkat sikit. Jadi masih lagi kawasan cahaya tu masih lagi cerah. Kamu cuma nampak bayang sikit-sikit je. Itu mungkin disebabkan oleh ketebalan bahan kita ni lah tadi. Jadi kat sini boleh kita katakan seolah-olah plastik jernih ni langsung tidak menghasilkan bayang-bayang ataupun hampir tidak menghasilkan bayang-bayang. Kita gantikan pula dengan bahan yang kedua, iaitu kertas surih. Jadi letakkan di hadapan sumber cahaya. Jadi lihat di sana. Nampak atau tidak bayang-bayangnya? Ada sedikit. Bayang-bayangnya ada, cuma kelihatan masih lagi cerah, iaitu tidak gelap sepenuhnya kan. Masih lagi cerah. Seterusnya yang ketiga. Kita gunakan bahan yang ketiga, iaitu menggunakan
cardboard. Okey, jadi apabila diletakkan cardboard di hadapan ni, kita dapati terhasilnya bayang-bayang yang gelap. Okey, lebih jelas bayang-bayang yang terhasil. Okey, nak dibandingkan dengan yang sebelum ni kan. Okey, yang plastik tadi kertas suri dan juga cardboard. Okey, jadi kat sini kita boleh katakan, kita boleh buat kesimpulan di mana kertas tebal menghasilkan bayang-bayang yang lebih jelas. Okey, manakala plastik jernih hampir tidak menghasilkan bayang-bayang. Okey, kenapa agaknya ya? Sebab plastik jernih ni kalau kita lihat, kita masih boleh lihatkan di sebaliknya. Jadi plastik jernih ni tidak menghalang cahaya daripada lalu daripadanya. Okey, tapi yang kertas suri ni ada bayang-bayang tadi, cuma kurang jelas, iaitu nampak seperti masih cerah. Okay, kerana dia hanya sebahagian sahaja cahaya yang dihalang, sebahagian lagi dia boleh lalu. Berbeza dengan dengan kertas tebal ni, yang mana keseluruhan cahaya dah dihalang oleh kertas tebal ni. Okey, yang ni pun kamu boleh cuba di rumah untuk pastikan bahan mana yang menghasilkan bayang yang paling jelas atau paling gelap. Okey, semoga faham untuk tajuk bayang-bayang hari ini. Selamat belajar. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar. Bye.